Saya berasal di Kuantan, Pahang, Darul Makmur. Saya melanjutkan pelajaran saya di University College of Yayasan Pahang di Kuantan, Pahang. Saya mengambil kos pendidikan awal kanak-kanak. Di dalam video ini, saya ingin berkongsi kepada anda semua tentang jenis-jenis pencemaran. Maksud pencemaran ialah pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia hingga hamba cahaya dan tenaga di alam sekitar yang mengakibatkan kesan memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem serta mengganggu ameniti dan kepenggunaan alam sekitar. Takrifan pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar AKAS 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran ialah perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau arah sinaran mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan kegunaan-kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan yang mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam manusia atau organisma lain iaitu tumbuhan dan haiwan. Terdapat 9 jenis pencemaran. Yang pertama pencemaran udara, yang kedua pencemaran bumi, yang ketiga pencemaran air, yang keempat pencemaran bau, yang kelima pencemaran tanah, yang keenam pencemaran radioaktif, yang ketujuh pencemaran cahaya, yang ke-8 pencemaran termal dan yang terakhir ialah pencemaran visual. Pencemaran udara iaitu pembebasan bahan kimia berbahaya atau benda asing lain ke dalam atmosfera. Contoh-contoh bahan pencemar termasuk karbon monoksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, nitrogen dioksida yang dikeluarkan oleh kenderaan dan kilang industri. Kebiasaannya berlakunya pencemaran udara ini kerana asap-asap daripada kilang, asap-asap daripada kenderaan
Ia terlampau banyak di udara dan menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Pencemaran udara juga boleh menyebabkan jerebu. Ini sangat membahayakan kesihatan kita semua. Antara kesan pencemaran udara adalah penapisan lapisan ozon, jerebu, hujan asid dan pemanasan bumi. Pencemaran udara mungkin boleh memberi kesan terhadap kesihatan, keselamatan dan keselesaan manusia ataupun harta benda. Antara pencemaran utama yang dihasilkan oleh aktiviti manusia ialah yang pertama gas metana. Gas ini dilepas oleh pelepasan sampah sarap. Gas ini dapat merangkap haba dalam atmosfera seperti karbon dioksida dan ini meningkatkan suhu bumi. Yang kedua, sulfur oksida, terutamanya sulfur dioksida. Sebatan kimia dengan formula SO tersebut dihasilkan oleh gunung berapi dan dalam pelbagai proses industri. Arang batu dan petroleum seringkali mengandungi sebahagian sulfur dan pembakarannya menghasilkan sulfur dioksida. Pencemaran air seperti kebocoran dan pembuangan bahan kimia ke dalam sumber air atau fenomena eutrofikasi hingga mengubah kandungan, keadaan dan warnanya sama ada dari segi biologi, kimia atau fizik. Pencemaran air juga berlaku kerana pembuangan bahan-bahan sisa toksik, kimia, bahan-bahan yang tidak elok ke dalam sungai, ke dalam laut. Ia juga dilakukan oleh beberapa setengah kilang yang membuang bahan-bahan kimia di dalam laut ataupun dalam sungai. Perkara ini tidak boleh dibiarkan kerana ia akan menyebabkan kematian haiwan-haiwan di dalam laut, tiada sumber air yang bersih dan sebagainya. Pencemaran air mempengaruhi seluruh biosfera, tumbuhan dan organisma yang hidup di dalam jasad air tersebut serta organisma dan tumbuhan yang mungkin terdedah kepada air ini. Kesannya boleh merosakkan bukan sahaja kepada spesies individu tetapi juga kepada komuniti biologis semula jadi. Sumber-sumber pencemaran air boleh dikumpulkan dalam sumber-sumber bukan titik, iaitu meresap dan pencemaran air bawah tanah. Bahan pencemar yang membawa kepada pencemaran air termasuk spektrum bahan kimia, patogen dan perubahan fizikal yang meluas seperti suhu tinggi. Pencemaran bau bermaksud suatu perbuatan yang boleh mencemarkan alam sekeliling dengan bau yang tidak disengani sehingga memberikan kesan negatif kepada haiwan dan manusia. Sampah-sampah yang dikutip di kawasan perumahan dikumpulkan di pusat penumpukan sampah menimbulkan bau busuk yang mengganggu penduduk setempat, pembuangan sisa makanan dan lebihan makanan di kawasan perniagaan, menjadikan berlakunya pencemaran bau. Sekiranya pencemaran bau ini berleluasa, ia akan menyebabkan seseorang itu hilang fokus untuk membuat pekerjaan, hilang fokus di dalam kelas dan boleh menyebabkan hilang selera makan. Pencemaran bau ini memberikan kesan negatif bukan sahaja kepada manusia, malah juga kepada haiwan. Pencemaran tanah iaitu peresapan bahan kimia bahaya seperti logam berat, hidrokarbon dan racun serangga ke dalam tanah sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Berlaku pencemaran tanah, ia sangatlah membahaya kerana ia boleh menyebabkan tanah runtuh, hakisan tanah dan sebagainya. Pemelaan laman tanah yang tercemar dan hasil pembersihan merupakan tugasan yang memakan masa dan mahal. Memerlukan sejumlah luas kemahiran geologi, hidrologi, kimia, kemahiran pemodelan komputer dan JIS bagi pencemaran alam sekitar. Dan juga pemahaman mengenai sejarah sisa kimia, bahkan buangan dari kilang juga merupakan punca pencemaran tanah.
Pencemaran bunyi yang disebabkan hingga jalan raya, pesawat dan industri biasanya melebihi 80 dB. Perancangan bandar yang tidak tersusun telah menimbulkan pencemaran bunyi kerana bangunan kilang dan kawasan perumahan yang bersebelahan boleh menyebabkan pencemaran bunyi dalam kawasan perumahan. Bunyi ini berlaku kerana terdapat banyak kenderaan di atas jalan raya, bunyi pesawat. Ia akan boleh membuatkan seseorang tu hilang fokus semasa belajar, ganggu sewaktu tidur dan sebagainya. Kesan bunyi adalah berkait dengan kesihatan dan tingkah laku secara semula jadi. Bunyi yang tidak dikehendaki ini dikenali sebagai pencemaran bunyi. Bunyi yang tidak dikehendaki ini mampu merosakkan kesihatan secara fisiologi dan juga secara psikologi. Pencemaran bunyi mampu menyebabkan seseorang itu rimas dan mempunyai gangguan seperti sikap yang agresif, hipertensi dan tekanan tinggi, kehilangan pendengaran, gangguan tidur dan kesan buruk yang lain. Seterusnya, tekanan dan hipertensi adalah punca utama masalah kesihatan di mana telinga berdengung atau yang boleh menyebabkan seseorang mengalami masalah daya ingatan, tekanan teruk dan serangan panik yang tidak dapat diduga. Selain daripada pencemaran yang saya jelaskan tadi, terdapat juga pencemaran lain, iaitu yang pertama pencemaran radioaktif. Pencemaran radioaktif ini ialah pelepasan bahan radioaktif ke dalam alam sekeliling. Pencemaran radioaktif juga dikenali sebagai pencemaran radiologikal. Adalah bahan radioaktif di permukaan atau dalam benda cair atau gas termasuk dalam badan manusia. Di mana kehadiran mereka tidak disengajakan atau dikehendaki, atau proses yang membebaskan di tempat sedemikian. Juga secara kurang formal bagi merujuk kepada kuantiti, terutamanya aktiviti di permukaan atau satu unit kawasan permukaan. Pencemaran radioaktif merujuk hanya kepada kehadiran kereputan radioaktif dan tidak memberikan sebarang petunjuk kepada monitor ancaman terbabit. Punca berlakunya pencemaran radioaktif biasanya adalah akibat hasil tumpahan atau kemalangan semasa penghasilan atau penggunaan radionuklear. Nukleus tidak stabil yang memiliki tenaga berlebihan, kurang biasa guguran nuklear iaitu taburan pencemaran radioaktif akibat ledakan nuklear. Jumlah bahan radioaktif yang dibebaskan dalam kemalangan dikenali sebagai istilah sumber. Pencemaran mungkin berlaku dari gas beradioaktif, cecair atau zarah. Sebagai contoh, sekiranya radionuklear digunakan dalam perubatan, nuklear tertumpah secara tidak sengaja. Bahan itu boleh disebabkan oleh orang ketika mereka berjalan merata-rata. Pencemaran cahaya juga dikenali sebagai pencemaran foto. Adalah kehadiran cahaya antropogeni dan buatan dalam persekitaran malam. Ia diperburuk oleh penggunaan cahaya yang berlebihan, salah tuju atau menonjol. Tetapi cahaya yang dipakai dengan teliti juga pada dasarnya mengubah keadaan semula jadi. Menjadi kesan sampingan utama pembandaran, ia dipersalahkan kerana menjejaskan kesihatan, mengganggu ekosistem dan merosakkan persekitaran estetik. Pencemaran cahaya menenggelami cahaya bintang di langit malam bagi penduduk bandar yang mengganggu pencerapan astronomi. Dan seperti bentuk pencemaran lain mengganggu ekosistem dan mempunyai kesan buruk kepada kesihatan. Pencemaran cahaya adalah kesan sampingan tamadun perindustrian. Sumbernya termasuk pencahayaan luaran dan dalaman bangunan, periklanan pencahayaan kawasan luaran, misalnya tempat letak kereta atau tempat
tempat letak kereta, pejabat, kilang, lampu jalan dan tempat-tempat sukan yang diterangi. Ia paling teruk di kawasan perindustrian yang padat penduduk seperti di Amerika Utara, Eropah dan Jepun, serta di bandar-bandar utama di Timur Tengah dan Afrika Utara seperti Saharan dan Kahiran. Yang ketiga ialah pencemaran haba. Pencemaran haba adalah kemerosotan kualiti air akibat mana-mana proses yang mengubah suhu air ambien. Penyebab biasa pencemaran temas ialah penggunaan air sebagai bahan pendingin oleh loji kuasa dan kilang industri. Apabila air yang digunakan sebagai bahan pendingin dikembalikan ke persekitaran semula pada suhu yang lebih tinggi, perubahan suhu mengurangkan bekalan oksigen dan memberi kesan kepada komposisi ekosistem. Limpahan bandar, air ribut yang dilepaskan ke air permukaan dan jalan dan tempat letak kereta juga boleh menjadi sumber peningkatan suhu air. Apabila loji kuasa mula dibuka atau ditutup untuk baki atau bagi sebab-sebab lain, ikan dan organisma lain yang telah menyesuaikan diri dengan julat suhu tertentu boleh terbunuh oleh perubahan mendadak pada suhu air dalam yang dikenali sebagai kejutan haba. Dan yang terakhir ialah pencemaran visual. Ialah isu estetika dan merujuk kepada kesan pencemaran yang menjelaskan keupayaan seseorang untuk menikmati vista atau pemandangan. Pencemaran visual mengganggu kawasan pemandangan seseorang dengan membuat perubahan yang merosakkan di alam semula jadi. Penyimpanan sampah secara terbuka, antena, wayar elektrik, bangunan dan kereta sering dianggap pencemaran visual. Suatu kawasan yang sesak menyebabkan pencemaran visual. Pencemaran visual diiktirafkan sebagai keseluruhan pembentukan tidak teratur pada apa yang kebanyakan dijumpa di alam semula jadi. Kesan pendedahan kepada pencemaran visual termasuk gangguan keletihan mata, penurunan kepelbagaian pendapat dan kehilangan idea tinggi. Kesan pencemaran alam sekitar. Yang pertama ialah kesan kepada kesihatan manusia. Sistem utama manusia adalah pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan melambatkan tindak balas manusia. Yang kedua ialah kesan kepada tumbuhan. Mengalami keguguran daun, pertukaran warna dan pertumbuhan terbantu. Kesan ini juga akan menyebabkan sebahagian penduduk bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi, akhirnya mengganggu kehidupan seharian. Yang ketiga ialah kesan kepada haiwan. Haiwan akan terancam atau mati akibat pencemaran udara. Perkara ini disebabkan oleh udara yang memasuki paru-paru haiwan. Selain itu, makanan daripada sumber tumbuhan akan tercemar oleh pencemaran. Yang keempat ialah kesan kepada bahan, bermaksud kerosakan berlaku akibat daripada pencemaran udara seperti kekotoran pada pakaian, pencemaran pada penggunaan dinding bangunan dan sebagainya. Perkara ini berlaku akibat daripada penginapan asap atau zarah halus. Kesan jika berlakunya pencemaran alam sekitar ini ialah pelapisan lapisan ozon. Pencemaran udara akan menyebabkan berlakunya pemanasan global akibat daripada penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari. Pendedahan secara terus kepada cahaya matahari boleh menyebabkan kanser kulit. Di samping itu, pencemaran matahari yang terik juga akan menyebabkan berlakunya pencairan air di bahagian kutub bumi. Pada masa kini, ekosistem di dunia mengalami ketidakseimbangan. Seterusnya, kesannya ialah hujan asid. Ianya berlaku disebabkan oleh penggabungan gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan asid nitrik. Asid ini akan terkumpul di dalam awan dan bergerak ke tempat-tempat lain. Asid tersebut akan turun bersama-sama dengan hujan dan menimpa kehidupan yang terdapat di dunia.
Kesannya, ia membunuh tumbuhan dan juga hidupan air. Tambahan pula, ia juga boleh menghakis pakaian, kertas dan bahan bangunan. Selain itu, asid tersebut juga meresap ke dalam tanah dan menyebabkan tidak subur. Kesan yang terakhir ialah atmosfera. Kesan terhadap atmosfera yang dibawa oleh pencemaran udara pula ialah mengurangkan jarak penglihatan akibat jerebu. Cara mengatasi pencemaran yang pertama ialah menghijaukan kawasan. Penanaman pokok seperti pokok buah-buahan di persekitaran taman perurahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu. Selain itu dapat meningkatkan oksigen. Yang kedua ialah program Kita Semula. Udara yang tercemar akibat pembakaran terbuka yang dilakukan penduduk di sekitar taman perumahan boleh diatasi dengan menggalakkan mereka menjual barang-barang yang boleh dikita semula kepada peniaga barang terpakai, di antaranya surat khabar, majalah lama, kertas sepakan dan kotak kertas. Yang ketiga ialah membuat kempen. Kempen menyertai alam sekitar yang disiarkan dalam TV dan radio hendaklah dihayati supaya alam sekitar kita terpelihara. Rasa tanggungjawab perlu disemai dalam diri setiap individu agar alam sekitar bersih dan selamat untuk generasi akan datang. Yang keempat ialah tindakan undang-undang. Pihak berwajib seperti Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar wajib menguasakan undang-undang yang sedia ada untuk menghukum pihak-pihak yang berkenaan. Hukuman yang dikenakan hendaklah setimpal dengan kesalahan pihak terbabit mencemarkan alam. Salah satu yang dapat. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ada menyediakan cerita ringkas tentang pencemaran alam sekitar. Marilah kita saksikan bersama-sama dan janganlah kita menjadikan monster bagi lingkungan hidup kita sendiri. Hubungan manusia dengan alam sekitar haruslah rapat kerana dua-dua saling memerlukan antara satu sama lain. Kita haruslah menjaga alam sekitar dengan baik agar tidak berlakunya pembusuhan flora dan fauna, pembakaran yang terbuka. Sekiranya kita tidak menjaga alam sekitar dengan baik, haiwan-haiwan di atas bumi ini akan pupus sikit demi sedikit. Dan kita juga manusia juga akan mengalami kesihatan yang teruk kerana tidak dapat hidup udara yang segar, tidak dapat minum air yang bersih dan sebagainya. Oleh itu, kita haruslah sama-sama berganding bahu menjaga alam sekitar ini dengan baik. Itu sahaja pembincangan saya tentang pencemaran alam sekitar. Sekian, terima kasih.